بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Balangini dan Iranun adalah dua kumpulan bangsa laut yang berasal dari Kepulauan Sulu dan Mindanao. Kedua-dua suku bangsa ini merupakan dua suku bangsa yang paling gagah dan berani dalam menghadapi peperangan di laut. Balangini dikenali juga sebagai Bajau Sama, Bajau Suluk, Banaran atau Banadan, Balanini dan Banini yang merupakan sub-etnik dari kumpulan bangsa Bajau Utara. Di Sulu, suku bangsa ini mendiami Kepulauan Tungkil dan berpusat di Bangingi, Sipak, Sangap dan di Buku Tingul. Di Tawi-Tawi pula, mereka berpusat di Banaran dan di Balimbing. Mereka juga menempati Pulau Palawan. Manakala di Borneo, Sabah, mereka mendiami dan berpusat di Sungai Langkun Marudu, di Limau-Limauan, Kudat, di Telisai dan Tunku, Lahad Datu. Mereka juga bergabung dengan suku Iranun di Ambung dan Tempasuk. Suku Iranun atau Ilanun atau Lanun pula berasal dari Pulau Mindanao dan mendiami kawasan Maranao dan Lanao. Di Borneo, Sabah, mereka berpusat di Tempasuk, Ambung, Pandasan, Kuta Belud, di Sungai Langkun, Marudu, dan di Tunku, Lahad Datu. Suku bangsa Balangini di bawah naungan dan Petuanan Kesultanan Sulu, manakala suku bangsa Iranun di bawah Petuanan Kesultanan Kota Batu Mindanao. Kedua-dua suku bangsa ini pada awalnya seringkali bergabung dan menyerang kapal-kapal Sepanyol, Belanda dan Inggris di perairan Sulu, Indonesia, Tanah Melayu, Melaka. Mereka menjadi musuh utama penjajah Barat dan merupakan kumpulan yang amat digeruni di Nusantara oleh pihak penjajah Barat. Pada abad ke-18 dan 19, kedua-dua kumpulan ini telah melancarkan peperangan laut yang amat dahsyat dan berlanjutan sehingga hampir 100 tahun. Munculnya aktiviti melawan penjajah Barat ini menyebabkan mereka dikenali sebagai Lanun dan bajak laut oleh orang-orang Barat yang menjajah Kepulauan Nusantara. Kedua-dua kumpulan ini amat digeruni di laut dan mereka akan menyerang kapal-kapal Barat dan sekutunya serta merampas muatannya. Orang-orang tawanan akan ditawan dan dijual sebagai hamba atau dalam istilah Balangini Sulu, Banyaga, dan dalam istilah Iranun pula digelar Bisaya. Aktiviti ini menjadi kegiatan terhormat pada masa itu dan selalunya dibiayai oleh sultan-sultan di Sulu, Mindanao, Siak, Sambas, Johor, dan lain-lain sultan di Kepulauan Melayu. Keadaan ini menyebabkan kegiatan mereka berleluasa sehingga ke seluruh Kepulauan Luzon, Visayas, Sulu, Sulawesi, Johor Riau, Selat Melaka dan menjangkau ke perairan Banda, Jawa, New Guinea sehingga ke Teluk Bengal di India dan Teluk Andaman di Burma serta perairan Indochina dan Siam. Kedua-dua kumpulan ini menjadi pembekal utama hamba di Nusantara. Hamba-hamba yang ditawan akan dijual di pelabuhan-pelabuhan utama di Nusantara. Manakala tawanan yang terdiri dari orang-orang Sepanyol, Belanda dan Inggris akan dijual semula atau dibebaskan oleh orang-orang Barat dengan tukaran dan bayaran yang tertentu. Kedua-dua bangsa ini tercatat dalam sejarah dunia sebagai dua bangsa timur, Nusantara, yang satu-satunya berjaya menjadikan orang-orang Barat hamba abdi dan juga merupakan dua suku bangsa yang satu-satunya dapat menjual orang Barat di pelabuhan-pelabuhan utama di Kepulauan Nusantara. Justru itulah orang-orang Barat menggelar kedua-dua bangsa ini sebagai orang yang paling berani di dunia apabila beberapa wilayah di Sabah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu dan pembesar-pembesar Sulu dilantik mentadbir kawasan-kawasan sungai di Sabah. Orang-orang Balangini dan Iranun telah menjadi tulang belakang pertahanan laut dan darat di Sabah. Mereka juga menjadi pembekal utama hamba abdi ke Borneo
untuk bekerja memungut hasil-hasil laut dan hutan di Sabah. Tawanan perang akan dijual di Marudu, Mengkabung, Sulaman, Labuan, Brunei, Sarawak dan Kalimantan, Betawi dan lain-lain pelabuhan utama di Nusantara. Apabila Sharif Osman memerintah Marudu, beliau telah membiayai orang-orang Balangini dan Iranun untuk memerangi orang-orang Sepanyol, Belanda dan Inggeris yang ingin menjajah Borneo. Orang-orang barat ini pula telah bertapak di timur dan mereka telah mengambil orang-orang tempatan untuk menjadi askar upahan. Orang-orang Sepanyol di Filipina telah mengambil orang-orang Visayas, Luzon dan orang-orang asli Filipina sebagai askar dan pekerja mereka. Orang-orang Belanda pula mengambil orang-orang Jawa, Batak dan Dayak manakala orang-orang Inggeris mengambil orang-orang Iban, India, Sikh, Cina dan Dayak sebagai askar dan pekerja mereka. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pertembungan di kalangan sesama sendiri di kalangan bangsa tempatan dalam setiap siri peperangan yang berlaku antara pihak penjajah barat dan orang-orang Balangini Iranun. Justru itu, setiap tawanan perang yang ditawan oleh orang-orang Balangini Iranun akan dijadikan hamba tidak kira ianya orang barat ataupun orang-orang tempatan. Dasar pecah perintah penjajah barat ini bagaimanapun tidak mampu menghalang penentangan orang-orang tempatan terhadap mereka. Sharif Osman menjadi orang yang amat ditakuti oleh penjajah barat. Beliau diisytiharkan dan dituduh telah menjadi ketua lanun dan membiayai aktiviti pelanunan di Asia Tenggara. Marudu, Tempasuk, Ambung, Palawan dan Tunku telah dijadikan markas utama oleh orang-orang Balangini Iranun untuk menjalankan kegiatan mereka dan melancarkan serangan terhadap pihak penjajah barat. Apabila pihak British memajak Sabah dari Sultan Sulu dan Sultan Brunei, Sharif Osman enggan mengiktiraf pihak British. Beliau menentang penyerahan Sabah kepada pihak Amerika dan British. Beliau meminta kapal-kapal dagang barat yang berdagang di wilayahnya khususnya di Teluk Marudu agar membayar cukai kepadanya. Permintaan beliau tidak diindahkan oleh pihak British, malahan beliau dihina dan ditertawakan oleh orang-orang barat di Teluk Marudu. Beliau telah menemui Sultan Sulu dan memaklumkan pencerobohan wilayahnya di Marudu oleh pihak barat. Tetapi Sultan Sulu bersikap acuh tak acuh dan memaklumkan bahawa perjanjian telah pun ditandatangani dengan pihak barat dan menasihatkan Sharif Osman menyelesaikan sendiri masalah di Marudu. Memandangkan penghinaan yang diterima oleh Sharif Osman dari pihak barat telah mencabar kewibawaannya sebagai ketua dan raja di Marudu, beliau telah bertindak menentang mana-mana penceroboh asing di perairan Teluk Marudu. Sharif Osman telah menangkap orang-orang barat yang enggan membayar cukai kepadanya di kawasan Marudu. Aktiviti pelanunan dan perang di laut semakin berleluasa dan pihak barat menuding jari kepada Sharif Osman dan menganggap Sharif Osman ketua lanun. Beberapa kapal dagang barat yang berlabuh di Marudu telah mencetuskan peperangan dengan Sharif Osman. Akibatnya, Sharif Osman semakin marah dan tercabar. Beliau telah memerangi setiap orang barat yang berdagang di Marudu dan yang berani menjatuhkan maruahnya. Beliau telah bertindak lebih berani dan ganas. Dengan kekuatan tenteranya yang melebihi 5,000 orang terdiri dari orang-orang Balangini, Ilanun, Samar, Suluk, orang sungai dan suku dusun, Sharif Osman telah bertindak nekat. Mana-mana orang barat yang menentangnya akan diperangi dan dibunuh. Musuh-musuh yang berjaya dibunuh akan dipenggal kepalanya dan dipotong kemaluannya sebagai amaran kepada pihak penjajah barat. Sharif Osman dan tenteranya telah membina kubu pertahanan di Sungai Besar, Sungai Marudu. Kepala musuh yang dipenggal akan diserahkan kepada orang-orang Sagai, iaitu orang-orang dusun dan Dayak yang menganggap kepala musuh sebagai hadiah berharga tanda kepahlawanan seseorang. Kemaluan orang-orang barat dan pihak musuh pula akan dipotong
dan dicucuk dengan rotan untuk digantung merentangi Sungai Marudu. Tindakan ini bertujuan untuk menakut-nakutkan pihak Barat dan mana-mana musuh yang ingin mencabar kekuatan orang-orang Marudu. Akibatnya, Sharif Osman telah dicanangkan oleh pihak Barat terutamanya Raja James Brooke di Sarawak sebagai orang yang kejam, tidak bertamadun, jahat dan ketua lanun yang harus diperangi. Tindakan Sharif Osman ini amat memberi malu kepada orang-orang Barat. Penghinaan Sharif Osman terhadap orang-orang Barat tidak pernah diterima dan dialami oleh mana-mana kuasa Barat yang menjajah Asia dan belum pernah mana-mana kuasa dunia dan pemerintah yang berani memotong dan menggantung kemaluan orang Barat di khalayak ramai. Pihak British telah memaklumkan Raja Brooke Sarawak dan Queen Britsir. Pihak Barat juga telah melancarkan perang saraf dengan mengumumkan kepada rakyat bahawa Sharif Osman adalah lanun yang jahat dan bukannya pelindung rakyat. Pihak British telah meminta sokongan Sultan Brunei untuk memerangi Sharif Osman dan orang-orang Balanini Lanun yang dianggap kumpulan lanun yang paling berani dan berbahaya di Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, Sultan Brunei menunjukkan sokongan yang agak dingin disebabkan bapa mertuanya sendiri sedang berperang dengan pihak British. Pangeran Yusuf yang bersengketa dengan Raja Muda Hashim telah menyokong Sharif Osman. Pihak pentadbir syarikat berpiagam Borneo Utara British telah meminta tentera diraja British di London untuk memerangi Sharif Osman dan membuang arang yang diconteng di muka kerajaan British. Kemuncak daripada sengketa ini, pihak Barat yang mengadu domba penyiran Muda Hashim dan Pangeran Yusuf telah mengakibatkan kedua-dua tokoh Brunei ini terkorban. Pangeran Yusuf telah digantung oleh pihak British dan Raja Muda Hashim pula mati dibakar oleh pengikut-pengikut Pangeran Yusuf yang membalas dendam. Sharif Osman sebelumnya telah diserang oleh tentera British dan tentera Raja Brooke yang bergabung dengan Angkatan Tentera Laut Diraja British dan Tentera Raja Muda Hashim dan telah memusnahkan kubu Marudu. Dilaporkan dalam beberapa akhbar Barat di Singapura, London, Australia dan Hong Kong bahawa Sharif Osman telah terbunuh dan markas lanun terbesar di Asia Tenggara iaitu Marudu telah dimusnahkan. Tentera Balanini Lanun yang berpangkalan di Marudu telah dimusnahkan dan kapal-kapal ajong mereka telah ditawan ketumbukan tentera British. Ini juga telah memusnahkan lebih awal tentera Balanini Lanun di perairan Labuan. Tentera ini sebenarnya ingin bergabung dengan tentera Balanini Lanun yang ada di Marudu dan Tempasuk tetapi gagal menandingi keampuhan peralatan perang Barat dan teknologi kapal wap Barat ketika itu. Dengan terciptanya kapal wap dalam Revolusi Barat telah memadamkan dan memusnahkan kekuatan tentera Balanini Lanun yang menggunakan teknologi layar dan berdayung ketika berperang di lautan. Kekuatan, keberanian dan kehandalan tentera Balanini Lanun di lautan yang digeruni oleh orang-orang Barat selama lebih kurang 300 tahun akhirnya dapat ditewaskan dan dimusnahkan. Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu pula semakin lemah dan mengalami krisis dalaman yang berterusan. Dengan musnahnya kubu Sharif Osman di Marudu, penguasaan perdagangan oleh pihak Barat di Borneo Utara semakin berterusan. Walau bagaimanapun, penentangan Sharif Osman terhadap kuasa Barat ini telah menjadi titik mula penentangan orang-orang tempatan terhadap British. Tindakan Sharif Osman dan tentera Balanini Lanun di perairan Borneo Utara telah mengakibatkan syarikat British mengalami kerugian harta benda dan hasil yang banyak dan perdagangan mereka di Borneo Utara hampir lumpuh.